Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada rakan kami KLFM, DJ Aiman, DJ Azwan dan juga DJ ZZ. Dan sekarang kami nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan e-waste. E-waste ni, senang cerita, kalau dulu kita beli telefon, kita ada bateri, kita buang. So bateri itu dikira sebagai e-waste lah, ataupun bateri biasa pun itu sebagai e-waste. Jadi sekarang mungkin kalau kita tengok telefon ini, dah tak ada bateri yang boleh dibuang. Tapi adakah ia, kalau kita buang telefon sebegini juga boleh orang kata consider as an e-waste kan? Tapi hari ini untuk kita bercakap mengenai Jom E-Waste ini, E-Waste dan juga Carnival yang akan berlangsung iaitu Carnival Jom E-Waste, saya sangat berbesar hati bersama dengan Puan Nur Lizrin Johari iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Bahan Berbahaya Jabatan Alam Sekitar. Selamat pagi dan juga selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, itu mungkin sedikit tadi saya ceritakan itu kefahaman saya tentang e-waste. Mungkin boleh terangkan lagi perspektif betul dan juga perspektif daripada bahan berbahaya daripada Jabatan Alam Sekitar. E-waste itu apa sebenarnya kalau kita definisikan? Terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia di atas jemputan pada hari ini. Untuk kita bercakap tentang e-waste ni merupakan satu perkara yang menjadi isu global. Dan elektronik e-waste ni ataupun e-waste ni adalah peralatan elektrik dan elektronik yang kita tidak lagi hendak gunakan, tidak boleh dibaiki dan kita hendak lupuskan. Jadi contoh tadi telah diberikan oleh Cik Ridwan adalah handphone kan. Jadi barangan e-waste ni hendaklah diuruskan dengan baik kerana barangan ini mengandungi logam yang berbahaya kepada alam sekitar dan juga kesihatan awam. Jadi ianya hendaklah diuruskan dengan baik. So buat masa ini Jabatan Alam Sekitar sedang merangka program berkaitan dengan pengurusan e-waste kerana e-waste ni di bawah Jabatan Alam Sekitar ianya merupakan buangan terjadual yang perlu dikawal melalui perundangan. Jadi kita percaya bahawasanya e-waste ini kita perlu adakan satu saluran yang khusus untuk pengurusannya agar ianya dapat dilaksanakan ataupun diuruskan dengan lebih lestari dan baiklah. Adakah hanya barang-barang yang mempunyai bateri saja boleh dikonsider sebagai e-waste ataupun kalau kita tengok gambar situ ada TV, oven, peti juga boleh dikonsider sebagai e-waste. Ya, e-waste ni sebenarnya semua peralatan elektrik dan elektronik yang tidak lagi boleh digunakan. Tetapi kita telah menjalankan kajian dengan pihak Japan International Cooperation Agency. Buat masa ini permulaan kita tumpukan kepada 6 item e-waste terlebih dahulu yang daripada kajian kita banyak dihasilkan oleh pengguna di Malaysia lah, iaitu pendingin hawa, televisyen, peti sejuk, mesin basuh, komputer riba dan juga telefon bimbit. Tapi tak bermakna barangan elektrik lain adalah bukan e-waste. Cuma buat masa ini kita fokus kepada 6 item ini terlebih dahulu. Jika tidak diuruskan dengan baik e-waste ini, apa kesan dia kepada alam sekitar? E-waste ini sekiranya tidak diuruskan dengan baik, kita akan menghadapi masalah pencemaran kepada air. Kerana e-waste ini mengandungi bahan berbahaya. Kiranya kita kalau buang di tapak perubusan sampah tu, logam-logam berat daripada e-waste ini akan masuk ke dalam punca air kita dan punca air ini akan kita gunakan bagi tujuan penggunaan domestik, minum air dan sebagainya. Jadi kita perlu melihat ataupun menguruskan e-waste dengan baik supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Pada masa yang sama ada e-waste yang dibakar. Jadi kes-kes pembakaran terbuka ni menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan masyarakat kita akan membuat aduan lah. Macam sekarang kita ada jerebu kan. Tapi kalau pembakaran terbuka e-waste ni dia akan menghasilkan bahan-bahan berbahaya dan bahan toksik yang akan disedut ke dalam sistem pernafasan kita lah. Itu yang kita risaukan sebenarnya. Okey, dan juga bersama kita pada hari ini Puan Lizrin tidak kesorangan, juga ditemani oleh Dr. Nur Hazni Matsari iaitu Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Baiklah, Dr. Nur Hazni bercakap mengenai Carnival Jom E-Waste ini. Kefahaman tentang e-waste itu telah pun diterangkan oleh Puan Lizrin. Kalau Carnival ini pula bagaimana? Saya difahamkan ini adalah kali ketiga penganjurannya. Mungkin sedikit latar belakang mengenai Carnival ini. Okey. Saya rasa tentang bila kita bercakap tentang Carnival, apa yang telah diterangkan oleh Puan Lizrin adalah pemahaman e-waste tersebut. Tetapi kita kena faham tentang bagaimana pengurusan e-waste tersebut. Saya tak pasti sama ada masyarakat tahu tentang ekonomi kitaran, sirkular ekonomi dan sebagainya. Tetapi Carnival e-waste ni adalah untuk memberi penekanan kepada pemahaman ekonomi kitaran tu. Yang mana seperti mana yang dinyatakan tadi, e-waste ada banyak potensi untuk dikita semula untuk mendapat bahan-bahan berharga dalam e-waste tersebut.
tersebut. Jadi Karnival e-waste yang akan disambut pada 14 Oktober ini adalah merupakan Hari E-Waste International, right? Ya, betul. Yang telah digagaskan oleh World Electric and Electronic Forum pada tahun 2018. Ia bermakna bahawa pada kalau di peringkat global ini adalah tahun ke-6, tetapi di peringkat negara ini adalah tahun ke-3. So sambutannya akan kita sambut pada 14 hari bulan Oktober, dan untuk berkaitan dengan temanya kan, tema apakah hasrat karnival ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bagaimana pengurusan e-waste itu perlu dilaksanakan dengan sebaiknya, dan antara objektif yang kali kedua adalah untuk memastikan ekonomi kitaran itu disuntik di dalam pengurusan e-waste tersebut. Jadi tema pada tahun ini telah dinyatakan di dalam WEE 2023 iaitu We Can Recycle Anything. Kita boleh recycle, kita boleh kita dan pusingkan apa saja with plug, bateri ataupun kabel. Jadi dia punya konsep di sini seperti mana yang telah dinyatakan oleh Puan Lizrin tadi, kita memberi tumpuan kepada 6 item utama e-waste tersebut, tetapi sebenarnya untuk tahun ini di peringkat global dia menjurus kepada invisible waste yang perkara-perkara yang kecil. Kita punya laptop kecil, kita pakai earphone dan perkara-perkara yang kecil itu dikatakan invisible waste. Tetapi bagi Malaysia kita memberi tumpuan kepada 6 item yang kita nyatakan sekarang. Jadi kita haraplah dengan kesedaran ini maka masyarakat boleh faham tentang konsep pengurusan buangan yang lebih lestari, memberi penekanan kepada penghasilan buangan terjadual yang akan kurang, meningkatkan lagi proses kita semula, mengurangkan pelupusan ke tapak sampah dan sebagainya, dan akhirnya mengurangkan kebergantungan kepada penggunaan sumber tersebut. Jadi itulah hasrat yang dinyatakan oleh kerajaan pada kali ini. Okey. Dan juga Karnival e-waste ini akan diadakan bersempena dengan Hari e-waste antarabangsa, dan juga tema untuk Karnival e-waste ini adalah e-waste di kitar bumi terpelihara, untuk menyampaikan mesej betapa pentingnya menguruskan e-waste secara mesra alam bagi memelihara kelestarian bumi. Apakah yang sasaran yang diletakkan apabila berakhirnya penganjuran ini? Mungkin e-waste itu sendiri dikumpul dan dikitar semula beberapa kilo mungkin. Ya. Melalui program Karnival Jom E-Waste ni kita nak mempromosikan pengurusan e-waste yang lestari. Apa yang kita maksudkan dengan pengurusan e-waste yang lestari? Sekarang kita dah ada satu mekanisme yang mana kita telah mewujudkan pusat-pusat pengumpulan di seluruh negara. Sekarang kita ada lebih kurang 241 pusat pengumpulan e-waste di seluruh negara. Jadi kita berharap masyarakat kita semua dapat menyalurkan ataupun menghantar e-waste mereka ke pusat-pusat pengumpulan ini. Jadi bagaimana kita nak mengetahui lokasi pusat-pusat pengumpulan? Kita boleh melihat aplikasi My E-Waste. Daripada situ kita akan lihat ataupun orang awam boleh mencari lokasi pusat pengumpulan yang berhampiran dengan mereka. So mereka boleh bawa e-waste, hantar ke pusat pengumpulan ataupun hubungi pusat pengumpulan, dan pusat pengumpulan tu akan datang ke rumah untuk mengutip e-waste yang ada di rumah. Sebab macam peti sejuk, mesin basuh besar kan, takkan kita nak bawa sendiri ke pusat pengumpulan. Jadi pusat pengumpulan ni boleh menawarkan perkhidmatan untuk mengambil e-waste ini di rumah. Jadi melalui Karnival ini yang kita cuba untuk promosikan kepada rakyat. Dan di dalam Karnival ini juga kita juga melaksanakan aktiviti program pengumpulan e-waste. Jadi dengan cara ini kita dapat menyedarkan rakyat adanya saluran yang telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk rakyat menghantar e-waste. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada doktor untuk menyaksikan ramai yang datang dan juga bersama-sama dengan Jabatan Alam Sekitar dalam memberi kesedaran kepada pengurusan e-waste ini. Saya berharapkan sambutan yang akan diadakan di Metro Kajang dapat menjemput lebih ramai lapisan masyarakat
masyarakat untuk mengetahui satu apakah e-waste tersebut, yang kedua tentang bagaimana pengurusan dan pengendalian e-waste dapat dilaksanakan dengan baiknya, dan yang paling penting e-waste itu mempunyai potensi yang sangat besar kerana dia mempunyai banyak barang-barang yang berharga di dalam e-waste yang boleh digunakan semula ataupun dikita semula. Jadi sasarannya adalah untuk menyuntik satu filosofi baru, transformasi pemikiran dari segi pengendalian buangan kepada satu ekonomi yang linear kepada ekonomi kitaran. Jadi hasilnya kita faham kebergantungan kepada sumber asli dapat dikurangkan dan pencemaran alam sekitar juga dapat didapatkan, dikawal, dan akhirnya di peringkat global masalah kepada perubahan iklim, kekurangan biodiversiti akan dapat diselesaikan, insya-Allah. Okay. Dan juga untuk pengetahuan semua, program ini juga merupakan salah satu program sisipan sempena Hari Alam Sekitar Negara yang akan disambut pada 21 Oktober setiap tahun. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nur Hazni Mat Sari, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Alam Sekitar Malaysia, dan juga terima kasih kepada Puan Nur Lizrin Johari, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Bahan Berbahaya Jabatan Alam Sekitar, dalam berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan e-waste dan juga Carnival Jom E-Waste. Dan sekarang kita akan ke cerita pagi. Dan sekarang kita akan ke Langkawi. Ini adalah berkaitan dengan Karnival Aero Angkasa Sekolah-Sekolah Daerah Langkawi 2023 bersama dengan rakan pelapor, rakan saya, iaitu Wan Nur Ashikin. Silakan Ashikin.